Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Puan Rosmani selaku pensyarah bagi subjek sekolah dan masyarakat, ahli kumpulan saya dan seterusnya sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah pada video kali ini kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih dan mengulas tentang isu berkaitan dengan hilangnya adab menghormati guru dalam kalangan pelajar pada zaman sekarang. Baik, kenapa kami memilih isu ini sebagai tajuk ulasan ataupun penerangan yang bakal kami ulaskan sebentar lagi. Okey, pertamanya ialah kita nampak bahawa isu ini kecil. Pada permulaan kita melihat isu ini adalah isu yang kecil dan tidak akan memberi masalah yang besar pada masa akan datang. Namun pada waktu sekarang kita boleh lihat secara kasar dan secara terangnya bahawa isu atau masalah hilangnya adab menghormati guru dan kalangan pelajar adalah semakin parah dan ia semakin merebak dalam kalangan para pelajar, khususnya anak remaja kita sendiri. Dan kerana sebab itulah kumpulan kami memilih isu ini sebagai tajuk pembincangan yang bakal kami ulaskan. Kalau kita lihat pada zaman dahulu kala, kita melihat bahawa kejayaan sebagai seorang guru ini sangat dipandang mulia, sangat dipandang tinggi oleh semua lapisan masyarakat. Namun kalau kita lihat pada zaman sekarang, pandangan masyarakat kepada kejayaan sebagai seorang guru semakin menipis. Mudah kata, kejayaan sebagai seorang guru ini pada zaman sekarang semakin dipandang enteng, semakin dipandang rendah oleh lapisan masyarakat, khususnya para ibu bapa. Kenapa saya berkata sedemikian? Okey, kalau kita lihat sekarang ini, di dari akhbar, sama ada di televisyen, berita harian, ataupun di surat-surat akhbar, surat khabar, ataupun di laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, kita lihat terpaparnya berita-berita yang tidak sedap, yang tidak enak mengenai tentang hilangnya adab murid terhadap guru. Seperti contoh dalam akhbar harian Metro keluaran pada tahun 2017 mengatakan bahawa seorang guru lelaki telah diugut dengan 3 orang pelajarnya. Kerana apa? Kerana guru tersebut telah mengarah para pelajarnya untuk membaca buku teks sahaja. Okey, kalau kita lihat tindakan seorang guru menyuruh para pelajarnya membaca buku teks, adakah itu salah? Pada pandangan saya, tindakan guru untuk mengarah ataupun menyuruh para pelajarnya membaca buku teks sahaja tidak salah. Kecuali kalau guru tersebut mengenakan tindakan yang keterlaluan. Namun dalam situasi sedemikian, bagi saya ia bukanlah satu kesalahan, malah itu adalah sebagai satu pengajaran daripada seorang guru kepada pelajarnya. Namun kenapa para pelajar berani bertindak dengan memukul guru itu? Kalau kita lihat dahulu bahawa guru-guru ini walaupun mengenakan tindakan kepada para pelajarnya, para pelajar dia sangat menghormati guru. Dia tidak akan mengenakan sebarang tindakan ataupun membuat apa-apa tindakan yang boleh mencederakan guru itu sendiri. Kemudian ada juga berita mengenai tentang ibu bapa yang berani menyerang guru kerana telah memberi denda atau mengenakan denda kepada anaknya. Baik, jadi setakat ini sahaja pengenalan dan juga pendahuluan daripada saya. InsyaAllah pada video seterusnya sahabat saya akan memberi atau membentangkan tentang faktor-faktor implikasi atau kesan jika masalah ini tidak dapat ditangani ataupun dicegah dengan segera oleh kita sendiri, terutamanya masyarakat. Kita lihat kepada punca yang pertama, iaitu sikap ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak mereka. Kadang-kadang sikap ibu bapa yang terlalu melebihkan anak-anak ini menyebabkan anak-anak hilang rasa hormat terhadap guru. Kerana sekiranya mereka membuat kesilapan di sekolah, segelintir ibu bapa akan membela anak-anak dan akan menyalahkan guru tersebut.
Sepatutnya situasi ini tidak berlaku. Ibu bapa perlu bijak menilai sama ada anak-anak mereka betul-betul melakukan kesilapan ataupun sebaliknya. Okey, kita pergi kepada punca yang kedua, iaitu kurang didikan agama. Okey, didikan agama yang kurang antara salah satu penyebab kenapa murid-murid hilang rasa hormat terhadap guru. Okey, kita lihat kepada nilai agama itu sendiri. Nilai agama telah mengajar kita tentang adab-adab dalam menuntut ilmu dan adab-adab berguru. Sedikit sebanyak, didikan agama akan mengatasi masalah pelajar tidak menghormati guru. Okey, kita pergi punca yang ketiga, iaitu pengaruh rakan sebaya. Okey, pengaruh rakan sebaya yang berpemikiran negatif di sekolah kebanyakannya memberi pengaruh yang tidak elok, menyebabkan pelajar tersebut tidak takut untuk melakukan masalah disiplin di sekolah dan akan hilang hormat terhadap guru. Okey, kita pergi kepada punca yang terakhir, iaitu pengaruh media sosial di kalangan pelajar. Okey, pengaruh media sosial ini sangat berleluasa pada zaman sekarang. Okey, pengaruh media sosial kita tidak boleh berhentikan mereka untuk jangan melihat media sosial, tetapi kita boleh kawal mereka supaya mereka tidak terlalu pengaruh. Kerana pengaruh media sosial akan menyebabkan punca pelajar tidak menghormati guru. Okay, seterusnya adalah implikasi ataupun kesan sekiranya sesetengah pihak tidak mengambil berat tentang isu ini. Okey, kita lihat kepada kesan yang pertama, iaitu menjadikan pelajar tersebut tidak bermoral. Okey, tidak bermoral di sini seperti mempunyai akhlak yang rendah, dan sikap ini akan terbawa-bawa dalam diri pelajar itu apabila berhadapan dengan masyarakat luar. Okey, yang kedua adalah ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan. Okey, apabila ilmu yang dipelajari oleh pelajar itu tidak mendapat keberkatan, potensi untuk gagal adalah tinggi. Okey, yang ketiga adalah mentaliti masyarakat terjejas. Okey, mentaliti masyarakat terjejas dari segi kepercayaan dan keyakinan terhadap guru itu sendiri. Okey, yang keempat adalah imej negara akan terjejas. Oleh hal yang demikian, negara kita mengalami kurang pelapis untuk menerajui sekiranya kesan tidak diambil berat oleh setengah masyarakat. Baiklah, saya akan sambung dengan langkah untuk menangani isu ini. Langkah penyelesaian perlu dilakukan supaya isu dan masalah ini tidak berterusan berlaku dalam kalangan pelajar. Jadi, antara langkah yang boleh diambil antaranya, yang pertama, jumpa kaunseling. Mana-mana guru boleh membawa pelajar yang bermasalah ini berjumpa dengan guru kaunseling di bilik kaunseling. Guru kaunseling perlu memainkan peranan mereka dalam membimbing salah laku pelajar yang bermasalah. Guru kaunseling juga perlu fokus pada akhlak pelajar yang bermasalah ini dalam kaunseling individu yang telah dilakukan. Selain pada itu, selepas pelajar masalah ini di kaunseling, guru kaunseling juga perlu memantau secara berkala pelajar masalah ini supaya mereka tidak kembali kepada sikap yang asal. Yang kedua adalah kempen kesedaran. Pihak unit bimbingan kaunseling perlu mengambil peluang untuk mengadakan kempen kesedaran perubahan akhlak. Kempen ini perlu dibuat secara individu dan juga secara berkumpulan. Kempen yang bermanfaat sebegini seharusnya dilaksanakan setiap tahun supaya matlamat melahirkan pelajar yang bersaksiat tinggi dapat dicapai. Yang ketiga pula adalah seminar keibubapaan. Kebiasaan sikap dan sifat anak-anak ini terlahir daripada sifat dan sikap ibu bapa mereka sendiri. Seharusnya ibu bapa menunjukkan contoh yang terbaik untuk anak-anak kerana ibu bapa ini adalah ejen utama perubahan anak-anak. Jadi dengan mengadakan seminar keibubapaan ini, sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa dalam belajar untuk mendidik anak-anak supaya anak-anak menjadi manusia yang berakhlak tinggi. Dan keempat adalah media sosial.
Kerajaan atau sekolah itu sendiri boleh menggunakan media sosial sebagai saluran penyebaran kesedaran. Sebagai contoh, media cetak, media elektronik. Kalau media cetak seperti pamphlet, brosur, banner dan sebagainya. Kalau media elektronik boleh guna TV. Sebagai kesimpulannya, salah laku yang berlaku dalam kalangan pelajar pada masa kini didorong oleh beberapa faktor seperti iklim bilik darjah, rakan sebaya, persekitaran, media massa dan sebagainya. Dan guru adalah menjadi golongan yang selalu mendapat perhatian masyarakat. Dan mereka juga telah berusaha sehabis daya untuk menangani masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar. Namun tidak terlupa kepada peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa perlu diambil cakna dan tidak boleh diketepikan, kerana pembelajaran itu bermula daripada rumah. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahawa kanak-kanak ini ibarat kain putih, yang mana ibu bapa mereka sendirilah yang mencorak mereka menjadi Majusi ataupun Nasrani. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.